Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadratil habibil mustafa wa ala azwajihi wa alihi wa ashabihi ajma'in, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Wa qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim watlu 'alaihim naba abnai adama bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, iaitu Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diterima korban salah seorang daripada keduanya, iaitu korban daripada Habil, dan tidak diterima korban daripada yang lainnya, iaitu Qabil. Maka berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya senya Allah menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini pembukaan dengan kuliah subuh. Setelah mendapat kebenaran, kita sembang-sembang tu hikmah ibadat korban, supaya jangan jadi habis 13 Zulhijjah maka tak ada makna dah raya korban ataupun ibadat korban kepada kita. Mudah-mudahan budaya korban ataupun pengajaran daripada ibadat korban ini kita boleh amal sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kita memahami hikmah ataupun tujuan falsafah ibadat korban tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, cabaran kita tahun ni SOP korban. Ramai orang tidak berkorban kerana ada SOP, isi borang dan sebagainya. Nah, baik. Korban asal daripada perkataan qariba yaqrabu qurbanan, yang mana ayat kita baca tadi daripada surah Al-Ma'idah ayat 27. Allah Ta'ala guna perkataan korban yang mengisahkan tentang dua anak Adam, Habil dan Qabil. Qaraba ataupun qariba makna dia mendekatkan kepada sesuatu. Korban ialah menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut kisah dua anak Adam, suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca ataupun ajar kepada umat dia cerita berkenaan dengan pengorbanan daripada dua orang anak Adam, Habil dan Qabil. Makna kata syariat korban ini telah wujud semenjak awal zaman manusia berada di muka bumi ini. Korbanan dan menjadi tanggungjawab kita sebagai hamba, hendaklah sentiasa menghampirkan diri kepada Allah.
Sebagaimana pagi ni juga kita berkorban, bangun awal, mari masjid, tunai perintah Allah. Yang pertama sembahyang subuh berjemaah, yang kedua tunggu pula kuliah subuh. Ni semua korban, pengorbanan. Kalau balik tidur pula sedap kot dan pergi sekajian. Tapi kita berkorban kerana Allah SWT suruh kita belajar. Maka inilah semangat pengorbanan sepatutnya yang ada kepada kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Dan masalah menghampirkan diri ni, Allah Ta'ala lebih-lebih hampir kepada kita sepanjang masa. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, yakni di mana Allah dan seumpamanya, maka orang Ta'ala jawab fa inni qarib. Kita bahas ikut bahasa dulu. Sepatutnya wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba aku tanyamu wahai Muhammad, Allah Ta'ala cakap dia dengan Nabi. Patutnya ada satu perkataan lagi kena ada, iaitu kul, katakanlah wahai Muhammad. Sebab ni Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, bukan Allah yang jawab. Faham tak? Kalau orang tanya mu wahai Muhammad, mana aku dan sebagainya, mu jawab gini, mana gitu. Tapi Allah Ta'ala buang perkataan kul, terus beri jawapan selalu dah. Maknanya bila orang tanya Nabi mana Allah, maka mu jawab selalu, jangan tangguh-tangguh. Fa inni qarib, tak ada jawab, tak ada sebut kul, katakanlah wahai Muhammad, tak ada. Sebab apa ulama kata nak royaknya Allah ini sangat hampir kepada kita. Tak dan nak suruh meroyak gini, tak payah. Aku dekat sangat kamu, meroyak selalu. Aku telah hampir dengan hamba-Ku. Allahu Akbar. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti maklum Allah. Tu sebab tu setiap susunan ayat Quran tu dia ada makna, maksud, tujuan sesuatu, dan kita boleh memahami di antaranya dengan memahami bahasa Arab Quran. Kalau baca terjemah tu saja, maknanya kita belum lagi memahami Quran yang sebenarnya, ataupun makna yang rapat, makna yang kejap. Kena ngaji kat bahasa Arab. Dan tak ngaji. Kalau tak dan ngaji, kena rapat dengan ustaz, ataupun kena mari ngaji sokmo. Mudah-mudahan kita pun faham macam ustaz. Sebab tu ulama ni Allah Ta'ala sayang. Ulama ni bukan hak ni. Sebab dia tolong ngaji ke kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ngaji kita. Dia ngaji untuk kita faham. Dia faham lama dah, tapi dia cari ilmu untuk kita. Maka dia tinggallah ajaran-ajaran dia yang dulu dibukukan oleh anak murid, hari ni Tok Guru sendiri tulis. Pasuti. Dia tulis tu bukan untuk dia, dia faham dah. Dia nak suruh kita faham. Sebab tu manasabah ataupun layak ulama dimuliakan oleh Allah di akhirat. Dia tolong orang. Allahu Akbar. Ni ulama. Sebab tu layaklah bagi kita menyayangi tanda terima kasih kepada ulama kerana tolong ngaji kepada kita. Jangan kita termasuk golongan yang memperlekeh-lekehkan ulama. Dia tolong kita siang malam, tuan-tuan. Seumpama ayat ni, kalau kita baca, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka katakanlah kepada mereka, maka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka.
Tak mari faham lagi. Sebab apa orang Ta'ala buang perkataan kul, katakanlah tu. Bila ngaji dengan Tok Guru baru faham. Muslimin muslimat rahmatullah. Kalau Tok Guru sedap lagi dihurai. Baik, nak royaknya Allah sentiasa hampir kepada kita. Kita ambil pengajaran daripada makna kurbanan. Oleh itu bila dia hampir, seolah-olah duk tunggu sokmo kita. Bila nak mari cakap dengan aku ataupun mari ziarah aku. Apa maksud ziarah? Berzikir, bertahmid, bertakbir, beribadat kepada Allah. Itu makna kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau hamba yang sentiasa merindui Allah, dia duduk telefon sokmo dengan Allah Ta'ala. Kalau hamba yang tidak merindui Allah, dia ada rindu orang lain, maka duduk selok WhatsApp sokmo tiap-tiap masa. Maka Allah sangat cemburu kepada kita sekiranya kita tidak berjumpa dengan dia ataupun berkunjung, berziarah dengan dia dengan ibadat-ibadat kita. Apatah lagi, di antara hikmah ibadat korban ialah melahirkan rasa terima kasih kerana Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita terlalu banyak. Di antaranya lagi Allah Ta'ala berfirman, dan sekiranya kamu hitung nikmat yang diberi kepada kamu, maka kamu tidak dapat menghitungnya. Maksudnya kalau tulis apa nikmat, di antara nikmatnya orang ada anak, malam-malam nak suruh anak tidur, selain daripada mengulik, bahasa kampung dia, cikgu orang Johor ke Selangor, ngulik, faham ngulik tak? Mendodoi anak sebelum tidur. Selain pada mendodoi anak, mengulik anak sebelum tidur, biasanya kita buat apa? Tutup lampu lah. Tutup lampu supaya gelap, anak cepat tidur. Kalau cerah, kita orang tua pun payah tidur. Dan memang dalam ilmu kesihatan, tidur hendaklah dengan tempat gelap lebih sihat daripada tidur di suasana yang cerah, ada cahaya. Sebab ada part-part badan yang tak boleh rehat dengan cerah. Dia kena rehat sungguh-sungguh dengan gelap. Lihat, ada jenis bukan nakut tapi tak boleh tidur kalau tutup lampu. Dia kena buka lampu kot. Tapi sebenarnya tak sesuai tidur buka lampu. Dan tuan-tuan ingat tak nikmat Allah Ta'ala kepada kita, tutup lampu. Bila tutup lampu, masuk garik, Allah Ta'ala tutup lampu kita supaya kita boleh berehat. Malam kita ada waktu lampu buka, waktu lampu tutup. Tu nikmat Allah. Ya ke tak, Datuk? Acu kata, andai kata lampu tak tutup, matahari ada sama 24 jam, tak? Guana kita nak tidur, nak berehat. Satu, function badan kita tak sesuai dah, berehat dengan cerah. Dia kena gelap. Allah Ta'ala tutup. Tutup pula percuma. Andai kata kalau tak buka sokmo lampu matahari tak tutup, maka masalah bagi kita. Ataupun Allah Ta'ala tutup sokmo lampu, tak ada matahari, gelap sokmo, masalah kok, bayar bil banyak, bil api. Andai kata kalau lah matahari tak ada di bumi ni, bumi tak beku, boleh lagi kita hidup. Tapi parut pula kos belanja TMB. Baru ni pun gelepar kena 3 bulan PKP. Aircon 55 UT, 3 UT, 3 bilik, 5 UT, 5 bilik, 24 jam. Dah anak beranak ada di rumah belaka. Kena 2,000, 3,000 seorang sebulan. 3 bulan pula sekaligus bayar 6,000. Nyanda. Lampu tak tutup siang malam, aircon tak tutup. Kalau tak Allah tutup lampu dia, tak ada matahari, gelap semua, nak jalan nak kerja pakai lampu pula, torchlight, tak bayar api pun, beli bateri. Berapa pula kos sebulan? Kena buat kajian. Maka ni semua nikmat pada Allah. Tu baru sebut luar pada batang tubuh kita, tak masuk tubuh badan kita lagi.
Maka kalau kita kira, hitung, tulis nikmat Allah kepada kita, dah habis nak tulis banyaknya nikmat Allah. Sebab tu kita kena sentiasa menghampirkan diri kepada Allah dengan rasa syukur kepada Allah, khususnya dalam bab reban, iaitu dengan berkorban, infak sebagai harta kita untuk sembelih binatang. Ini orang panggil, kalau mudah kata, nak sembelih ego kita, nak sembelih kesombongan kita terhadap Allah dan sesama makhluk, dengan lepas kasih sayang kita daripada harta kita kerana perintah Allah. Ini sebenarnya hikmat daripada ibadat korban. Semi muslimat rahmatullah. Boleh dah? Allah Ta'ala berfirman, "Kul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Baca tak lagi Al-Kahfi hari Jumaat. Katakanlah wahai Muhammad, ajar kepada umatmu, kita semualah, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, ataupun hari ini kita terjemah sebagai kalimah ini nikmat Allah Ta'ala atas badan kita, kepada kita siang malam tadi, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Sebelum habis kita hitung nikmat-nikmat Allah, kebesaran-kebesaran Allah. Walaupun kami tambah, kami ni bukan maksud ramai bagi Allah, tapi maksud hebat, besar. Ayat maknanya kita membesarkan apa namanya. Sebab tu kaedah orang Arab pun, kalau kita ihtiram kepada seseorang, mengetuk guru ke, kita tak cakap enta kepada dia, mung seorang, awak seorang, tapi kita cakap, kita bahasakan dia sebagai hadratukum. Hadratukum, kum ni untuk ramai, ka untuk seorang. Maknanya kalau bahasa kita, kita tuan je ataupun datuk, Tan Sri nak membesarkan seseorang, tapi dia orang guna dia seorang tapi kita sebut dengan ramai, hadratukum. Seumpama kita cakap dengan Syekh Al-Ghubashi, Tok Imam kita baru ni, sedih je 5 hari tahun ni PKP, kita buat urusan berkesiap lah Kedah, tunggu dia nak mari je, tiket je, bila boleh mari confirm kita boleh tiket, permit apa semua siap lah Kedah 2 orang. Hak seorang lagi tu lagi sedap, Syekh Tamir. Agak-agak panjang umur, tahun depan kita boleh jumpa 2 orang ni pula. Syekh Tamir tu lagi sedap, sepupu dia Syekh Gege Al-Ghubashi lah ke, tapi waktu lagi power, kita boleh njuk dia untuk taranum ke, sebelum subuh ke, sebelum isyak. Tu lagi sedap. Tak sabar puasa, nak tunggu puasa tahun depan. Muslimin muslimat rahmatullah. Maknanya walau ji'na, walaupun kami mendatangkan, kita sebut bila cakap dengan Syekh Al-Ghubashi tu sepatutnya dia kata hadratukum ataupun entum, bukan anta. Kalau dia ucap dalam Facebook, duduk ucap sama sekarang, seumpama raya baru ni, kullu sanah wa anta tayyib, maka kita jawab dia sebagai membesarkan dia ataupun hormat kepada dia, sepatutnya tradisi orang Arab, wa antum, dia seorang je, patutnya wa anta bi khair ataupun tayyib, tapi kita sebut wa antum tayyibin, wa antum bi khair, sebut ramai. Itu jenis orang panggil tunjuk hormat, respect kepada seseorang, budaya Arab. Walaupun seorang kita sebut ramai dengan jamak, dengan plural, kita tak sebut singular. Itu kaedah orang Arab. Maka ni daripada ni lah, Allah Ta'ala tu se-je, bukan ramai. Allah Ta'ala tidak berbilang, Tuhan tidak berbilang, kecuali ahad, se-je. Tapi disebut walau ji'na, nak ayat aku ni hebat. Boleh Allah Ta'ala kata dia hebat? Boleh tak? Boleh ha? Sebab dia memang hebat pada hakikat. Kita tak ada hebat walaupun kita kaya, kita gagah. Sebab semua set-set gagah, wrestler, ahli gusti, bila tua banyak umur, Parkinson belaka kau. Supaya Muhammad Ali, legenda tinju,
Masa dia muda gagah ha. Bila tua nak jalan orang pimpin, Parkinson kakak. Dan nak mengaku mana Allah dia tetap sejak dulu sampai bila-bila kegagahan dia. Sebab tu dia layak untuk takabur, untuk megah dengan kehebatan dia. Sebab dia memang hebat. Sebab tu dia kata walau jitna, dan sekiranya kami datang lautan ni berkali-kali lagi, nescaya dah habis nak buat dakwah untuk tulis kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nikmat Allah yang beri kepada kita. Sebab apa dia kata gitu tuan-tuan? Baik kita tengok fakta hari ni. Tuan-tuan ni orang hebat. Kita kena royak fakta. Orang Ta'ala sebut lauk ni, maknanya lauk ni banyak dah, tapi bila tulis kering. Bila tulis kering. Wari seumpama lautan dunia lagi, warilah berapa kali pun dah habis tulis tentang kehebatan, tentang nikmat Allah kepada kita. Banyaknya, hebatnya Allah. Maka hari ni dengan alat yang canggih, ilmu yang hebat, manusia hari ni sebab tu jadi takabur, sehingga kan dia kata dia tahu belaka dah. Manusia hari ni rasa tahu belaka dah, sehingga kan dia rasa khususnya dalam penyakit ni, dia kata dia pakar belaka dah. Tapi orang taklah cabar hari ni. Siapa hari ni tak boleh selesai wabak COVID-19. Hari ni tak boleh selesai lagi, tak jumpa lagi cari obat. Tuan-tuan, Tuhan sebut lauk. Maka orang kaji dalam ayat Quran disebut berkenaan dengan darat 12 kali, 12 ayat, lauk 39. Cara kaji, cara buat kajian 12 campur 39 jadi 51. Mana kalau lautan itu disebut dalam 39 ayat dalam Quran, maknanya 39 per 51 dapat berapa? Dikira sebagai 20. Kalau laut 39 per 51 jadi 76.5%. Keluasan laut berbanding dengan darat disebut 12 ayat, 12 per 51 dapat 23%. Maknanya darat hanya 23% daripada bumi. Kalau kita duduk ni dulu, fakta dulu, laut 76%, bagi 3, hampir 2/3 bumi laut, 1/3 je daratan dulu. Tapi oleh kerana kita sekarang ni makin panas suhu, maka iceberg di kutub utara dan selatan cair, menyebabkan laut makin dalam, dan sedikit demi sedikit daratan kita tenggelam. Maknanya sekarang daratan lebih kecil daripada 23% bumi. Lihat, mana laut makin luas. Walaupun laut makin luas, makin banyak begitu, kalau kita guna semua laut itu, tulis segala kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda nikmat Allah kepada kita, tak habis sampai bila-bila nak royak. Allah Ta'ala royak kita, banyaknya nikmat aku beri kamu. Allahu Akbar. Sebab tu tidak dapat didok kita sebagai hamba tiap-tiap waktu sepatutnya kena bersyukur kepada Allah. Nak latih bersyukur kepada Allah, ringan untuk terima kasih kepada Allah, maka Allah latih kita, train kita tiap-tiap tahun dengan ibadah korban. Oleh kerana itu SOP guana pun lagi boleh buat, maka kita tidak pernah tinggal mudah-mudahan sepanjang hidup kita tentang berkaitan dengan ibadat korban. Dan mudah-mudahan Allah menerima ibadat korban kita, khususnya sebagai tanda kepada kita memang kita nak jadi hamba Allah yang sentiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dalam keadaan ekonomi yang tak stabil sekarang, tapi kita masih selesa dengan anugerah Allah, ekonomi ataupun rezeki yang Allah beri kepada kita melimpah ruah lagi, walaupun ada di kalangan kita yang terpaksa berhenti kerja dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan setakat tu bagi ni untuk kita menghayati ibadah korban, supaya budaya korban ini
kita boleh pegang amal sepanjang hidup kita, sehinggalah Allah panggil kita untuk berehat berjumpa dengan dia di negara akhirat kelak insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi